Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang peranan kerajaan dari aspek guna tenaga. Okey, sebelum kita belajar itu, kita kena tengok beberapa definisi yang penting dalam tajuk ini. Yang pertama adalah pengangguran geseran atau frictional unemployment. Okey, cikgu cakap di sini Okey. Pengangguran geseran ini berlaku apabila pekerja berhenti kerja dan mencari pekerjaan tetapi tidak mendapat pekerjaan dengan serta-merta, dan ketika itu mereka dikira sebagai penganggur. Okey. Definisi yang kedua adalah guna tenaga atau labor. Tenaga buruh yang terlibat dalam sesuatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, jadi kamu sudah tahu dua istilah ini. Jadi kita masuk dalam isi. Okey. Dalam konteks ilmu ekonomi, guna tenaga penuh, kita highlight guna tenaga penuh akan berlaku apabila sesebuah negara mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4%. Okey. Tengok definisinya. Guna tenaga penuh berlaku apabila sesebuah negara mencapai kadar pengangguran kurang daripada 4%. Okey, dalam keadaan ini negara tersebut hanya mengalami pengangguran geseran. Okey, pengangguran geseran kita sudah tengok tadi. Pekerja yang berhenti kerja dan mencari pekerjaan tetapi tidak mendapat pekerjaan dengan serta-merta. Jadi semasa dorang berhenti kerja dan ingin mencari pekerjaan lain, waktu tu dorang belum ada kerja. Jadi itu dikenali sebagai pengangguran geseran. Okey, apabila tenaga penuh dicapai, hal ini membolehkan pekerja memperoleh pendapatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupan. Okey. Bila pekerja ini bekerja, pekerja ini akan dapat pendapatan. Bila dia ada pendapatan, maksudnya dia ada duit untuk membeli barang atau perkhidmatan, keperluan atau kehendak. Okey, seterusnya apabila guna tenaga gagal mencapai guna tenaga penuh, hal ini akan menyebabkan wujud pengangguran. Pengangguran ini biasa kamu dengarkan, tanam anggur, maksudnya tiada kerja. Okey, contoh dia ada di sini. Kalau macam sesebuah kilang itu ditutup dalam satu kawasan dan penduduk di kawasan kilang itu sudah bergantung kepada kilang itu untuk mendapatkan pendapatan. Jadi bila kilang itu ditutup, ini menyebabkan penduduk di sekeliling kilang itu akan hilang punca pendapatan dan menyebabkan taraf kehidupan penduduk di kawasan tersebut akan terjejas. Sebab dorang sudah tiada pendapatan untuk membeli barang dan keperluan atau kehendak. Okey, kita tengok jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran. Cuba kasih kecil dulu sekejap. Okey, ini jenis pengangguran. Okey, jenis pengangguran yang wujud di sebuah negara terbahagi kepada 4 jenis. Tolong ingat 4. Okey, iaitu pengangguran bermusim, pengangguran kintaran, pengangguran struktur dan pengangguran teknologi. Okey, kita tengok pengangguran bermusim. Berlaku apabila seseorang pekerja bekerja dalam jangka masa pendek pada setiap tahun. Apabila pekerjaan telah tamat, pekerja terpaksa mencari pekerjaan yang lain. Okey, apa contoh dia yang bermusim? Contohnya pada musim tengkujuh, nelayan dia tidak akan dapat turun
ke laut untuk menangkap ikan. Jadi waktu itu dorang sudah ada pendapatan, tidak ada kerja, dan waktu itulah pengangguran jenis ini dikenali sebagai pengangguran bermusim. Begitu juga dengan orang-orang kampung yang bergantung sepenuhnya mendapatkan pendapatan dari menoreh getah. Bila waktu tengkujuh juga, penoreh-penoreh getah ini tidak dapat menoreh getah, jadi dorang tidak ada pendapatan. Jadi bila tidak ada pendapatan, maksudnya dorang tidak ada duit untuk membeli keperluan mereka. Jadi bila ada musim-musim yang begini, bila tengkujuh, dorang tidak ada pendapatan. Jadi penganggur, tidak ada pekerjaan. Jadi ini dikenali sebagai pengangguran bermusim. Oke, yang seterusnya adalah pengangguran kitaran. Keadaan ini disebabkan oleh ekonomi yang meleset, menyebabkan perniagaan kehilangan sebahagian pendapatan dan tidak mampu membayar gaji pekerja. Hal ini menyebabkan majikan terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Oke, kalau ini kata kunci dia adalah keadaan ekonomi yang meleset, menyebabkan perniagaan kehilangan pendapatan. Oke, disebabkan oleh keadaan ekonomi. Kalau kita tengok keadaan kita sekarang waktu PKP, banyak perniagaan-perniagaan yang tidak dapat berurus niaga, dorang tidak ada pendapatan. Oke, jadi ini ada risiko untuk mereka, pekerja-pekerja ini akan hilang pendapatan apabila peniaga-peniaga ini mengurangkan bilangan pekerja mereka sebab tidak mampu untuk bayar gaji. Oke. Jadi kita tengoklah keadaan PKP sekarang, harap cuma sementara sahaja. Oke, yang kedua, itu kedua pengangguran kitaran. Yang ketiga adalah pengangguran teknologi. Ya, terconteng sudah. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi boleh berlaku disebabkan oleh sektor perniagaan mengutamakan penggunaan teknologi menggantikan pekerja. Hal ini menyebabkan pekerja yang sedia ada kehilangan pekerjaan, sementara pekerja baru tidak memperoleh pekerjaan. Contoh dia. Dulu, zaman dahulu, biasanya penanam padi ini semuanya menggunakan tenaga fizikal untuk menanam padi, menuai padi. Jadi memerlukan pekerja yang sangat ramai. Tapi sekarang ada peningkatan teknologi dalam pertanian. Tidak perlu ramai pekerja sebab ada jentera yang membuat penanaman, ada jentera yang membuat penuaian. Jadi dulu peluang pekerjaan itu ada, tapi sekarang tidak ada sebab digantikan dengan teknologi. Dan bila pekerja-pekerja yang lama itu sudah tidak ada pekerjaan, dan ini juga akan menyebabkan pekerja yang baru tidak memperoleh pekerjaan. Jadi itu adalah pengangguran teknologi. Seterusnya adalah pengangguran struktur. Berlaku ekoran perubahan dalam industri secara keseluruhan yang tidak memerlukan kemahiran pekerja. Struktur. Contohnya macam dalam industri yang biasanya memerlukan pekerja, contohnya dalam bidang perkilangan. Dulu bidang perkilangan dia memerlukan banyak pekerja, tapi disebabkan banyak
perubahan dari segi struktur dan struktur ekonomi lebih kepada perkhidmatan. Ini menyebabkan kemahiran pekerja yang biasanya kerja di kilang itu tidak diperlukan lagi di dalam perkhidmatan. Oke. Itu adalah 4 jenis pengangguran. Oke, seterusnya adalah cara mengatasi pengangguran yang ada 4. Pertama, untuk pengangguran bermusim, pengangguran teknologi, pengangguran kitaran, dan pengangguran struktur. Oke, kita tengok satu-satu. Bagaimanakah untuk cara mengatasi pengangguran bermusim? Oke, bagi mengatasi pengangguran bermusim, kerajaan boleh memberi insentif kepada pihak perniagaan supaya pengurusan sesebuah perniagaan membenarkan pekerja terus bekerja. Oke, contoh insentif yang boleh diberikan oleh kerajaan ialah pengecualian cukai atas pembayaran gaji pekerja yang diambil terus bekerja dalam satu tempoh masa tertentu. Contohnya yang waktu nelayan itu tidak bekerja atau penoreh tidak bekerja. Sesuatu perniagaan itu, contohlah ini perniagaan adalah perniagaan ladang getah, perniagaan perikanan. Jadi ada masa-masa macam musim tengkujuh tidak dapat buat kerja. Jadi bila tidak dapat buat kerja, masih majikan itu boleh bagi gaji, tetapi kerajaan memberi insentif untuk mengecualikan cukai atas pembayaran gaji pekerja yang diambil terus bekerja dalam tempoh tertentu. Maksudnya walaupun waktu itu musim tengkujuh masih boleh dibayar gaji, sebab kerajaan bagi pengecualian atas pembayaran gaji pekerja. Yang kedua adalah pengangguran teknologi. Oke, bagi mengatasi masalah pengangguran teknologi, penggunaan mesin-mesin moden hanya boleh digunakan untuk proses tertentu sahaja yang tidak dapat dilaksanakan oleh tenaga buruh. Jadi untuk penggunaan mesin-mesin ini cuma digunakan untuk proses yang tidak dapat dilaksanakan oleh tenaga buruh sahaja. Oke, seterusnya adalah pengangguran kitaran. Oke, bagi mengatasi masalah pengangguran kitaran, tindakan kerajaan yang sesuai ialah menjalankan dasar fiskal dan dasar keuangan dalam mengekang kemelesetan ekonomi. Sebab kamu kena tahu pengangguran kitaran ini disebabkan oleh kemelesetan ekonomi. Jadi kerajaan mesti menjalankan dasar fiskal dan dasar keuangan supaya perniagaan terus beroperasi dan pengecilan bilangan pekerja dapat dikurangkan. Contoh macam baru-baru ini kita punya PM, dia ada buat pengumuman untuk package rangsangan ekonomi untuk PKS. Contohnya dia bagi subsidi kepada majikan untuk bayaran gaji 600. Ini adalah salah satu dasar fiskal yang dibuat oleh kerajaan. Contoh untuk dasar keuangan ini dalam keadaan sekarang waktu PKP, dalam kemelesetan ekonomi ini, pihak Bank Negara Malaysia telah memutuskan untuk memberi kelonggaran 6 bulan untuk tidak perlu bayar pinjaman, moratorium nama dia. Oke. Jadi ini sangat berkaitan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dan yang terakhir adalah pengangguran struktur. Oke, bagi mengatasi pengangguran struktur, kerajaan boleh membuat perancangan ekonomi sesuai dengan tren perubahan ekonomi dan perniagaan.